Subhanahu wa taala. Di dalam buku ataupun kitab hadis akhir zaman ada beberapa perkara-perkara yang dinyatakan berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman yang sedang kita lalui sekarang ni dan bakal kita lalui dari masa ke semasa. Di antaranya adalah berkenaan dengan ahli ibadah yang jahil dan ulama yang fasik. Ini memang kalau kita tengok sekarang ni memang dah pun berlaku keadaan di mana ramai manusia, ramai orang Islam yang melakukan banyak ibadah tetapi tidak bersandarkan kepada ilmu. Mereka jahil tetapi mereka rajin beribadah. Mereka tidak bersandarkan kepada ilmu pengetahuan daripada pengajian, daripada apa yang sepatutnya mereka lakukan berkenaan dengan ibadah tersebut. Dan ada pula golongan ulama-ulama yang fasik, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zamani ubbadun juhalun wa ulama'u fussaqun. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlaku pada akhir zaman ahli ibadah yang jahil dan ahli ilmu yang fasik. Wujudnya ahli ibadah yang jahil ni mungkin tidak memeranjatkan kita kerana mereka menjadi jahil, kerana tidak diajarkan oleh orang yang betul-betul iaitu ulama kepada mereka, ataupun mereka tidak mahu belajar akan ilmu pengetahuan tersebut daripada ulama, bahkan menjauhkan diri daripada ulama. Tetapi bagaimana pula dengan ulama yang fasik? Bagaimana pula boleh wujud ulama fasik sedangkan ulama itu adalah dalam kalangan orang yang berilmu, orang yang ada pengetahuan, orang yang disebut sebagai warisatul anbiya sepatutnya. Inilah yang perlu kita lihat secara tepat, dan sekaligus kita cuba nak mengenali siapakah di kalangan ulama-ulama yang disebut sebagai ulama fasik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ulama'u warasatul anbiya, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzi wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bahagian yang banyak. Ulama yang disebut sebagai warisatul anbiya ini adalah ulama yang mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai ittiba, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama merupakan para pewaris para nabi yang sangat mulia. Ulama tidak mewariskan harta serta wang ringgit, melainkan ilmu mereka. Mereka mestilah mengamalkan ilmu-ilmu mereka secara istiqamah, kemudian menyebarkannya. Bermaksud mereka perlu mendakwahkannya
dan mengajak orang lain mengamalkannya seperti yang dilakukan oleh para rasul, barulah disebut sebagai mewarisi rasul dari sudut pekerjaan, iaitu mendakwah, berdakwah kepada seluruh manusia. Maka ulama fasik ini, marilah kita kenal bagaimana ciri-ciri ulama fasik ni. Sebenarnya fasik kalau kita sandarkan kepada seseorang bermakna dia tu mengekalkan dosa besar dan meremehkan dosa kecil. Mana kalau ulama tadi disebut sebagai ulama fasik, maknanya ulama yang masih lagi mengekalkan dosa besar dan meremehkan dosa kecil. Itu dari segi istilah dia. Jadi kalau ulama fasik bererti ulama itu mengekalkan dosa besar dan meremehkan dosa kecil ni, benarkah dalam keadaan sebegitu? Sebab kalau kita sebut ulama ni, maknanya orang yang bukan setakat bijak pandai, tetapi mereka ni adalah orang yang wara', alim dan wara'. Sepatutnya lah, sepatutnya. Tapi sebahagian daripadanya tidak sebegitu, maka ia disebut sebagai ulama yang fasik. Mereka lebih menterjemahkan diri mereka daripada mengikut kepada musuh-musuh Islam, bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Secara umumnya ulama ini akan selalu menyanggah pandangan dengan apa yang dibawa oleh ulama-ulama amilin. Apa maksud ulama amilin? Iaitu ulama yang beramal dengan ilmunya. Dua-dua ulama, yang ini dipanggil ulama fasik, yang ini dipanggil ulama amilin. Ulama amilin adalah mereka yang ada ilmu dan beramal akan ilmu tersebut, sebab itulah disebut amilin. Tetapi ulama fasik, mereka menuntut ilmu, mereka mempunyai ilmu, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmu tersebut, dan mereka tidak menyampaikan ilmu itu pada jalan yang betul. Ramai sekarang ni, ramai sekarang ni. Kita boleh tengok dari sudut kategori mana. Walaupun secara zahirnya kita tidak dapat membezakan antara golongan ulama ini dari sudut pakaian. Memang kalau kita tengok sama je, yang pakai jubah lah, yang pakai serban lah, yang ada janggut panjang lah, sama. Kadang-kadang nampak comel hak tu lagi, nampak comel yang hak fasik ni lagi, dari sudut pakaiannya. Dan dari sudut percakapan, namun kita dapat menilai mereka melalui tindakan dan kesan daripada tindakannya. Kalau dari segi ucapan, percakapan pun masih lagi kadang-kadang kita tak dapat nak kesan, sebab mereka ni kadang-kadang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mereka juga menggunakan hadis-hadis Nabi SAW, tetapi apa yang mereka sebut, apa yang mereka sampaikan juga tidak mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Bahkan kadang-kadang tindakan mereka berlawanan dengan apa yang mereka sebut dan mereka ucapkan. Antara ciri-ciri ulama fasik ini ialah takut untuk menyampaikan kebenaran. Dalam situasi sekarang banyak perkara-perkara yang menekan kepada Islam, tetapi ulama lah yang sepatutnya bangkit mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebahagian daripadanya mereka tunduk membisu, bahkan bersekongkol dengan musuh-musuh Islam yang menekan Islam, tak kira di dunia maupun di negara kita sendiri. Yang kedua, menyembunyikan ajaran sebenar. Kadang-kadang apabila datang sesuatu masalah yang berlegar kepada hukum hakam, sanggup mereka tidak mempertahankan hukum hakam tersebut, bahkan mereka memberikan nas-nas akal, dari sudut dalil-dalil akli untuk mempertahankan supaya
perkara yang sepatutnya disebut tak disebut dengan jelas. Dan yang ketiga, perjuangan kerana dunia yang ditawarkan. Sekarang ni banyak banyak para asatizah, ustazah yang mereka ni bersandarkan kepada kehidupan keduniaan, tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang lumayan, yang menyebabkan mereka lupa tanggungjawab mereka sebagai warisatul anbiya, sebagai orang yang berilmu, yang boleh menyampaikan, yang memberikan kesedaran kepada umat manusia. Dan yang keempat, cakap berbolak-balik dalam sesuatu isu atau tidak berani berterus terang. Banyak kita tengok para alim ulama, nak sebut alim ulama pun macam tak kena, tapi itulah hakikatnya supaya nampak jelas. Yang ulama ini adalah ulama fasik, mereka yang tinggi mengaji ilmunya, sampai ada PhD, tetapi tidak mampu untuk berhujah dengan baik untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam isu-isu di dalam negara kita pun sama. Kadang-kadang mereka ni lebih suka untuk berdiam diri, menyelamatkan diri mereka daripada terjerumus dalam masalah sedemikian. Dan yang kelima, mereka ini bercakap agama atas kepentingan orang lain. Ada orang di belakang yang menyuruh ataupun merancang sesuatu untuk mereka ini sampaikan supaya dilihat ianya adalah dari lidah para ulama. Ini bahaya. Ini yang bahaya ni. Apabila orang melihat ini adalah kata-kata daripada ulama, tetapi sebenarnya ianya adalah kata-kata daripada orang yang di belakang, yang memerlukan kekuatan dari sudut ulama yang menyatakan pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan di muka bumi ini, insya-Allah. Jadi orang yang berilmu tetapi tidak beramal, terdapat banyak di kalangan orang berilmu tetapi tidak beramal. Lebih teruk lagi golongan yang menggunakan ilmunya untuk mencari keuntungan dunia dan sanggup memutarbelikkan ilmunya, sanggup memesongkan ilmunya semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Dan inilah yang disebut sebagai ulama su. Ulama su. Jadi Imam Al-Ghazali ada menyebut di dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin, ulama terbahagi kepada dua, ulama dunia atau ulama su dan ulama akhirat. Dua, ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia tadi disebut sebagai ulama su. Ulama su adalah orang yang menjual agama dan menggunakan ilmunya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Yang ini baru betul dikata tunggang agama. Baru betul dikata tunggang agama. Dia menggunakan agama untuk kepentingan diri dia sendiri. Sedangkan ulama akhirat sebaliknya, iaitu ulama yang takut pada Allah kerana dia berpengetahuan luas tentang sifat Allah, serta alim terhadap batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sudut hukum hakam, serta apa-apa yang difardukan kepadanya. Bila ditanya hidup ni tentang apa, ulama tu boleh menyatakan bahawa hidup ini tentang tanggungjawab, tentang hukum hakam, tentang disiplin, tentang akhlak, tentang keilmuan, tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup atas nama kehidupan di dunia sahaja, tetapi ada hubungan dengan kehidupan di akhirat. Sufyan bin Uyainah
mengatakan jauhilah fitnah orang alim yang fajir, iaitu orang alim yang jahat, dan fitnah abid yang jahil, orang yang rajin melakukan ibadah tetapi jahil, dia tak tahu apa-apa. Yang ni ramai, kita tengok ramai. Kalau kita tengok dekat masjid, kita datang hari-hari pun kadang-kadang kalau kita duk perhatikan, banyak dari segi perlakuan solat cukuplah, bab solat cukuplah, banyak yang tak bersandarkan kepada ilmu pengetahuan. Dia tak nak mengaji, dia takut nak mengaji, dia cuma tengok-tengok, tiru-tiru, ikut-ikut, ada kesedaran, tetapi dia tidak melakukan atas dasar ilmu. Rugi, sia-sia, lara apa yang dia lakukan, Allah tak terima. Maka fitnah abid yang jahil, kerana fitnah keduanya adalah fitnah bagi segenap orang yang terfitnah. Yang satu dengan kejahilannya dia menghalangi manusia dari ilmunya, dan yang satu dengan kesesatannya dia mengajak manusia kepada perbuatan-perbuatan keji. Orang yang tak ada ilmu ni, kalau dia memimpin dalam perkara-perkara agama, rosak. Habis orang yang di bawah pimpinannya rosak. Ambil mudah lah, kita ambil mudah. Kita ada institusi masjid, kalau kita pilih orang-orang yang tak ada ilmu pengetahuan tentang agama, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka rosak, caca merba jadi. Apatah lagi kalau seorang imam, tentulah kita nak orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, sebab dia nak memimpin kita dalam perkara-perkara ibadah ni. Jadi kalau ada abid yang jahil, kita cuba untuk dekati dan kita berikan dari sudut ilmu pengetahuannya. Tidak rugi, sian kalau dia kawan kita, kalau dia tetangga kita, kalau dia orang yang kita kenal, kita biarkan saja, kesian dia. Dah ada kesedaran, datang keimanan pada diri dia, tetapi dia memperlakukan ibadah dia, perhambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang tak betul, yang tak ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang paling hebat adalah fitnah ulama yang fajir, kerana ulama kebanyakannya merupakan orang yang dipercayai masyarakat. Bagi orang yang abid, ahli ibadah tadi, yang rajin buat ibadah tadi, tapi tak ada sandaran ilmu, dia hanya diri dia sendiri dan sebahagian kecil yang hampir dengan dia saja yang boleh sesat. Mungkin anak isteri, kawan-kawan, jiran tetangga, kalau dia mempengaruhi orang lain, sepatutnya kita boleh mempengaruhi dia, tapi kecil dia punya fitnah dia tadi, masalah dia tadi. Tapi bila ulama yang ada ilmu tetapi dia menyesatkan, dia disebut sebagai fasik, ulama su', fajir. Mereka inilah yang memberikan masalah dalam kehidupan dalam masyarakat kita. Apabila mereka mengeluarkan sesuatu kenyataan, masyarakat mudah untuk ikut dan percaya, sebab mereka ini bersandarkan kepada kepribadian, latar belakang, rupa paras, pandangan mata kasar kita, disebut sebagai orang yang berilmu. Dengan ilmu yang diperolehi sepatutnya menjadikan seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perlu menjadi seorang pejuang agama dan pejuang kebenaran. Akan tetapi sebaliknya, ilmu yang ada digunakan untuk memutarbelikkan agama dan hanya untuk mendapatkan habuan dunia. Nabi menyebut
bahawa orang yang sebegini akan mendapat azab yang pedih di akhirat nanti. Sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak ada seseorang yang hafal sesuatu ilmu namun dia menyembunyikannya, kecuali dia akan didatangkan pada hari akhirat dengan keadaan dikekang dengan tali kekang dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa wajib ke atas orang yang berilmu ini untuk menyebarkan ilmunya dan tidak boleh menyembunyikan. Tak boleh kita bersandarkan kepada keduniaan atas ilmu kita tadi, sehingga menyebabkan kita memutarbelitkan fakta-fakta yang sepatutnya jelas menyebelahi kepada agama tetapi merugikan agama. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia telah menyerupai orang Nasrani. Bagi abid tadi, orang yang rajin beribadah tetapi tak bersandarkan kepada ilmu, dia tak mengaji, dia tak ikut apa yang sepatutnya yang dibawa oleh Nabi SAW, yang disampaikan oleh para alim ulama. Dia tak mengaji dengan alim ulama yang berilmu, yang mengajar tentang agama, tetapi dia melakukan amalan dengan tidak bersandarkan kepada ilmu, maka mereka ini menyerupai orang Nasrani. Siapa yang berilmu tapi tidak beramal, maka dia telah menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi ni ramai yang bijak pandai. Ramai yang bijak pandai. Mereka tahu tentang agama Islam sebenarnya, tetapi mereka tidak beramal dengan apa yang mereka tahu. Inilah orang Yahudi. Maka kita, para alim ulama, orang yang berilmu, yang ada ilmu tetapi tidak beramal, mereka ini menyerupai orang-orang Yahudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, meletakkan diri kita dalam keadaan sentiasa beramal dengan ilmu pengetahuan. Sebelum daripada itu kena cari ilmu, kena mengaji. Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang ada pengetahuan. Au muta'alliman, kalau tak mampu pun, sebab nak jadi orang alim ni kena panjang masa. Kita dah umur 50, 60 dah, tak cukup dah masa. Tak cukup, tak larat dah, jauh perjalanan. Orang alim ni dia mengaji jauh, berapa orang guru dia menghadap. Kita tak ada masa dah, tak sempat dah. Tak apa, kun aliman au muta'alliman, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. Pergi mana saja kita mengaji, belajar. Ada majlis ilmu, kita duduk. Tapi orang yang menuntut ilmu, mengaji ni kena bersungguh lah. Kalau mengaji berkitab, kenalah ada kitab. Ustaz kat depan dia ada kitab, yang kita tak ada kitab. Kena ada berbit, kena ada catatan. Tak ada kitab pun ada buku tulis, baru boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Sebab kita ni jenis manusia yang mudah lupa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi tak apalah, tak boleh juga. Nak menulis pun mata dah tak nampak. Nak berkitab pun rasanya dah tak upaya dah nak membaca kitab. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an, jadilah kamu orang yang mendengar akan ilmu pengetahuan. Duduk dalam majlis ilmu, dengar, masuk telinga kiri, telinga kanan, lekat sikit-sikit, keluar telinga kiri. Tak apa, yang lekat sikit-sikit itulah yang ada, yang kita dapat. InsyaAllah. Duduk dalam majlis ilmu, cari tiang, sandar-sandar, angguk-angguk, faham, lama-lama tak berangguk dah, senyap je. Tak apa, sebab bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, sekurang-kurangnya kita dapat 3 perkara. Pertama, kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan, daripada tak tahu jadi tahu. Yang kedua, kita dapat memperbetulkan segala amalan kita, kesilapan kita dalam ibadah kita.
kita silap rupanya selama hari ni, baru aku tahu macam ni kan. Kita dapat yang nombor 2 tadi. Paling-paling tidak yang ketiga, kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang duduk kat tiang-tiang tersengguk-sengguk apa semua tu, yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, semua-semuanya tu, kadang-kadang rahmat daripada Allah ada perubahan dalam diri dia dari sudut keimanan dia, insya-Allah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Paling tidak jadilah orang yang keempat, iaitu orang yang suka akan majlis ilmu. Dia nak duduk pun dia tak sempat, tapi ada majlis ilmu, dia raikan, dia hantar makanan, dia bagi sumbangan, dia suka, bahkan dia tak menghalang. Paling tidak dia tak menghalang majlis ilmu ni. Ini kadang-kadang kita ni banyak sangat kuliah masjid ni, habis duit dia, dia tak suka. Itu jangan. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Alim pun tak, menuntut ilmu pun tak, mendengar pun tak, suka pun tak. Nabi kata celaka. Celaka orang ni, celaka orang yang kelima ni. Jangan kita jadi orang yang kelima ni. InsyaAllah dengan ilmu pengetahuan kita boleh beramal dengan sebaik mungkin, dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan naik martabat kita menjadi orang yang alim, jadi seorang ulama, dan kita bukan ulama yang fasik, ulama ulama fajir, tetapi kita ulama yang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah, menyampaikan, mewarisi tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.